Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan memulakan sesi pembentangan pagi ni. Okey, tajuk pada hari ini ialah penyakit viral nervous necrosis, VNN, fakta dan harapan. Okey, kenapa fakta dan harapan? Sebab di dalam pembentangan ini saya akan membentangkan kita panggil fakta-fakta daripada teori dan juga fakta-fakta tentang penyakit VNN sebenarnya dan harapan kita terhadap masa depan bidang aquaculture marine. Jadi saya daripada National Fish Health Research Centre ataupun NAFISH, yang di mana kami sebenarnya kami berlokasi di Pulau Pinang dan menjalankan kerja-kerja penyelidikan bukan hanya penyakit virus tetapi juga kebanyakan penyakit-penyakit yang berkepentingan ekonomi di Malaysia macam bakteria, parasit dan juga kajian-kajian epidemiologi, mencorak epidemiologi dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada sebagai permulaan saya akan masukkan sedikit elemen-elemen introduction kat sini iaitu pengenalan dan juga kemudian diikuti dengan sedikit tentang fakta VNN dan bagaimana kita mencegah dan mengawalnya dan juga kajian-kajian yang telah kita jalankan oleh pihak NAFISH. Jadi sebenarnya kejadian penyakit ikan ini bukan khusus kepada virus sahaja tetapi apa-apa saja kejadian penyakit ikan selalunya akan meningkat selari dengan peningkatan aktiviti aquaculture yang intensif. Jadi apabila melibatkan aktiviti aquaculture yang intensif, of course dia akan ada elemen stocking density yang tinggi dan padat, okey, yang dan induk di sesetengah intensifnya ialah di mana terdapat hatchery yang di mana ada induk-induk di dalam kawasan peternakan tersebut. Dan melibatkan juga fasiliti terutamanya di sangkar sama ada fasiliti tersebut dijaga atau dikawal dengan baik. Kemudian bergantung kepada musim, pengurusan makanan, kebersihan dan sebagainya macam yang saya maklumkan tadi. Yang elemen kedua ialah ketahanan badan perumah itu sendiri iaitu ikan tu. Kalau ikan siakap mungkin lebih tahan penyakit daripada ikan kerapu. Selalu kita cakap ikan siakap ni penternak akan kata ikan siakap ni dia lagi kuat, dia lagi tahan. Jadi dia orang suka bela siakap. Yang tak nak bela kerapu. Kenapa? Sebab spesies ni ada perbezaan dari segi jangkitan penyakit terhadap spesies. Kemudian selain daripada itu ketahanan badan dia juga dan peringkat tumbesaran. Contohnya ikan yang kecil lebih mudah kena penyakit daripada ikan yang lebih besar. Dan yang ketiga ialah patogen, elemen patogen ataupun faktor daripada patogen itu sendiri. Bukan saja yang patogen virus tetapi juga bakteria, parasit, fungus dan ada juga yang menyebabkan penyakit daripada bukan patogen. Contohnya pemakanan itu sendiri boleh menyebabkan kejadian penyakit dalam ikan. Dan kita harus ingat di dalam persekitaran ikan, sebenarnya patogen-patogen ini merupakan satu normal flora. Memang ada di persekitaran dan apabila ada saja peluang, maka ia akan menyebabkan penyakit pada ikan. Okay. Jadi salah satu penyakit yang penting seperti yang dimaklumkan awal-awal tadi ialah penyakit VNN ataupun jangkitan beta nodavirus. Selain daripada virus di dalam selain daripada VNN dalam penyakit dalam ikan marine, penternak juga harus mengetahui bahawa di dalam ikan marine ni ada pelbagai penyakit lain seperti seperti megalocytovirus dan iridovirus. Dua penyakit ni memang selalu berlaku di dalam ternakan kita. Yang disebabkan oleh spesies ISKNV, infectious spleen dan kidney virus. Tak perlu ingat semua ni just saya bagi secara ringkas saja. Kemudian ada satu lagi penyakit yang baru, tak begitu baru tetapi masih lagi di Malaysia kita belum tahu statusnya, which is scale drop disease virus di dalam ikan siakap. Kemudian kita ada juga red sea bream iridovirus which is memang banyak di dalam ikan kerapu selalunya. Dan yang ini juga kita tidak tahu statusnya, Birna virus, iaitu Birna virus ni terdapat dua jenis. Satu ialah yang dikenali sebagai IPNV, infectious pancreatic necrosis virus. Tetapi IPNV ni hanya dipanggil IPNV di dalam ternakan salmon dan trout sahaja.
manakala di dalam ikan marin kita yang lain-lain ni selalunya dikenali sebagai marine birnavirus. Dan kami pernah buat pernah ambil sampel just untuk main-main je masa tu, dan memang kita jumpa spesies ni di dalam ataupun virus ni di dalam ikan kita. Okey. Apa dia penyakit BNN? Okey. Penyakit BNN ini disebabkan oleh satu jenis virus, spesies yang disebabkan oleh satu jenis virus yang bernama nervous necrosis virus. Virus ini terdapat di dalam, virus ini merupakan terdapat dalam family Nodaviridae. Dia ada dia punya pokok virus, apa dipanggil, family dia yang tersendiri iaitu Nodaviridae, dan genusnya ialah beta nodavirus, dan spesiesnya kita panggil nervous necrosis virus. Dia adalah satu virus yang kecil yang tidak ada envelope. Maksudnya dia memang open, terbuka macam tu saja. Dia tak ada apa-apa envelope. Nak bagi mudah faham, kalau kita tengok dalam kalau you all selalu nampak COVID-19 dia ada, kita panggil spike di luar dia. Okey, spike tu dia seolah-olah dia bukan envelope lah, tapi dia spike. Dia ada banyak struktur virus ni, dan struktur virus yang kita ada untuk BNN ialah dia tidak ada envelope, tidak ada lapisan luar maksudnya. Jadi dia memang mudah untuk dia berjangkit, membiak dan sebagainya. Dan saiz dia amat kecil, which is 25 hingga 30 nanometer in diameter, antara 3.5 hingga 4.1 kilobase pair saja saiz dia. Yang ni diameter dia, dan ini kilobase pair dia yang kecil tu. Dan dia merupakan single stranded RNA virus. Dia merupakan single stranded RNA virus. Virus ni ada dua jenis sama ada DNA atau RNA. Jadi dalam hal ni BNN merupakan RNA virus dan mempunyai 3 viral genome. Jadi nama penyakit yang selalunya penyakit BNN ni bukan hanya dikenali sebagai penyakit BNN saja, tetapi ia juga dikenali sebagai penyakit viral encephalopathy dan retinopathy ataupun VER, ataupun kita namakan juga sebagai jangkitan beta nodavirus. Jadi di sini ramai yang confused sebab dia kata kenapa banyak sangat nama. Ada sejarah dia yang tersendiri kenapa nama ni diberi berlainan. Bagi sejarah BNN sebenarnya seperti yang diketahui, dia telah start sejak tahun 1986 di Jepun, di mana pada masa itu ikan Japanese parrotfish dan menjangkiti ikan Japanese parrotfish, dan diorang tidak tahu lagi punca pada masa itu apa nama virus dan sebagainya, sehinggalah pada tahun 1990 apabila tanda-tanda seperti berenang, berpusing, meloncat, terapung di permukaan, berkumpul di tebing kolam, tangki, ada skoliosis dan sebagainya, dan kajian dilakukan di Singapura dan Taiwan pada tahun 1990, maka virus ini dinamakan nervous necrosis virus ataupun NNV. Dan pada tahun 2002 atau 2003 barulah ia dikenali sebagai VER pula. Kenapa? Kerana ia menyebabkan tanda-tanda yang berenang, berpusing dan sebagainya, iaitu tanda-tanda ia hanya menjangkiti saraf ikan, otak dan juga mata. Okey. Jadi virus ini dibahagikan kepada 4 spesies. Pada masa sekarang pun masih 4 spesies lagi, BFNNV iaitu RGNNV, TPNNV dan SJNNV. Dan yang spesies yang ada di Malaysia ialah spesies RGNNV. Saya akan pergi dengan detail lagi nanti berkenaan perkara ini. Okey. Pertama kali dijumpa di Jepun pada tahun 1986. Pertama kali dijumpa di Singapura dan Taiwan pada tahun 1990. Dijumpai dan juga dilaporkan di sini. Dan pertama kali dilaporkan di Malaysia pada tahun 2003-2004. Tetapi di Malaysia saya rasa bergandingan dengan situasi ataupun penternakan ikan marin, maka ia telah bermula lebih awal saya rasa. Sebab masa saya masuk tahun 2000 memang penyakit ini telah ditanyakan oleh penternak kepada saya sendiri. Dan pada masa itu saya baru masuk dan saya tidak tahu apa-apa. Jadi pada masa itu tahun 2000. Seiring dengan pihak Jabatan Perikanan menjalankan projek sangkar laut terbuka pada masa tersebut. Okey, dan pada hari ini BNN ini telah menjangkiti hampir 50 spesies ikan di dunia. Okey, bagaimana laporan kes BNN di Malaysia?
Okey, kes BNN di Malaysia tadi saya kata dia start pada tahun 2003, 2004 telah dilaporkan, dan di sini saya just nak tunjukkan kes-kes laporan yang kita terima di Nafish sejak tahun 2015 hingga 2021. Bukan bermakna sebelum itu tiada kes ya, tetapi kita sebelum itu kita tidak membuat pengumpulan data yang pengumpulan data seperti yang kita ada sekarang. Jadi sebenarnya kalau nak ikutkan, kes kita telah bermula daripada kajian saya dan juga daripada laporan-laporan yang kita ada. Kerapu telah menjangkiti ikan kerapu pada tahun 2008-2009. Bawal emas ini adalah antara kes pertama yang saya handle yang betul-betul saya dapat mengenal pasti bahawa ia adalah BNN pada tahun 2006. Dan 2008-2009 muncul lagi kes ini pada ikan bawal emas tersebut setelah diternak juga di sangkar. Disangkar pada masa itu. Dan pada ikan siakap pada tahun 2017 dan pada tilapia. Okey, pada tilapia ni kita tak pasti kerana kita tidak pernah membuat sebarang persampilan. Walau bagaimanapun apabila kita menyuntik virus ke dalam menyuntik virus ke dalam ikan tilapia dan kita boleh nampak ikan tilapia ini menunjukkan tanda-tanda klinikal yang sama yang menunjukkan ia ada BNN ya. So kemungkinan tilapia, kemungkinan memang tilapia dilaporkan di negara lain boleh dijangkiti oleh BNN. Okey. Jadi selalunya untuk makluman penternak, penyakit selalunya muncul di sesuatu tempat yang beroperasi itu selepas 5 tahun dia beroperasi. Kalau kita tidak mengamalkan amalan penternakan yang mapan ya. Jadi kalau tengok kat sini 1, 2, 3 kes sahaja, tetapi adakah betul data ini kita tak pasti kerana ini hanyalah yang dilaporkan kepada Nafish. Tapi yang tidak dilaporkan kita tidak pasti. Melainkan kita menjalankan betul-betul surveillance ya untuk penyakit BNN. Okey, seterusnya apakah tanda-tanda penyakit? Saya akan cuba laju sikit. Okey, yang ini penternak mungkin yang mana pernah mengetahuinya ataupun ada hatchery, dia akan nampak benda-benda macam ni. Contohnya warna badan kehitaman memang itu akan berlaku. Terutamanya apabila ikan hampir dekat dengan tempoh kematian dia. Kemudian hilang keseimbangan ataupun berenang secara abnormal lah. Cara berenang dia darting ataupun dia berenang laju ke depan and then dia langgar dinding and then dia berpusing-pusing dan macam-macam lagi. Memang tidak normal. Okey. Dan pada ikan yang bersaiz lebih besar, mungkin kita akan nampak pundi renang dia akan membengkak macam ni ya. Memang besar betul. Dan selalunya bila ada pundi renang membengkak ni, dia akan ada juga jangkitan oleh iridovirus, jangkitan bersama, bukan hanya BNN ya. Dan ataupun jangkitan kronik pada ikan. Ini yang kes bawal emas saya maksudkan tadi. Apabila kita guna juga stok yang positif BNN di peringkat hatchery, kita bawa juga ke sangkar, walaupun kita nampak dia sihat pada peringkat awal, tetapi di akhirnya sebelum kita jual ni kes dah agak besar ikan dia. Sebelum kita jual, dia mula menunjukkan kematian yang 5 ekor, 10 ekor sehari, 20 ekor sehari, tiap-tiap hari mati dan juga mengalami jangkitan kronik. Macam di sini mungkin kurang jelas, tetapi sebenarnya ini semua adalah pembentukan pus pada organ-organ ikan tersebut. Ya, dan kematian of course akan tinggi terutamanya di peringkat hatchery. Okay, hingga mencapai 100%. Daripada kajian kita dapati memang ada jangkitan vertikal, iaitu antara ibu daripada induk kepada anak-anak ikan seawal 10 hari dah boleh kena jangkitan Beta-Noda virus. Kemudian ni bagaimana virus memasuki badan ikan. Okey, dia boleh masuk badan ikan melalui segala sumber ataupun melalui contohnya ialah nostril, hidung dia, mulut, insang, okey, dan juga epithelial, termasuk kulit dan juga ini sirip, sirip lah dan sebagainya. Dan ini adalah laluan utama kemasukan virus. Of course lah sebab dia memang melalui air. Kalau dia ada dalam air lagi senang untuk dia memasuki badan ikan. Di sini nampak tadi ya laluan virus. Ini gambar dia, slide nombor 11. Okey. Dan sekarang saya
ke slide nombor 12. Okey, yang ini ialah secara teorinya bagaimana virus membiak dan disebarkan. Virus ini teorinya dia mesti memasuki sel untuk dia membiak. Dia tidak boleh membiak di luar, di dalam air ataupun dekat jaring ataupun dekat tangki, tak boleh. Dia hanya melekat di situ saja, dan apabila dia jumpa virus dia memerlukan sel untuk dia membiak. Jadi apabila once dia masuk di dalam sel, dia akan merosakkan sel melalui teknik replikasi dia yang tersendiri. Dia akan keluar daripada sel dan akan menyerang sel-sel perumah yang lain. Jadi apabila sel ni telah banyak, dalam kes BNN, ia selalunya banyak membiak di dalam dia panggil kilang virus ya, ialah pada otak dan mata ikan. Jadi apabila otak dan mata ikan ni telah rosak, maka dia akan muncul segala clinical signs yang kita mention di awal tadi. Jadi RGNNV ni, iaitu Red Grouper Nervous Necrosis virus, dia membiak dengan baik pada suhu antara 25 hingga 30 darjah Celsius. Jadi apabila terdapat VNN pada ikan, ia akan menyebabkan jangkitan yang menegak vertikal, akan pergi kepada anak ikan. Dan antara anak-anak ikan ataupun antara kaca yang terdapat di sangkar akan berlaku transmisi melintang. Dan salah satu elemen yang agak berbahaya untuk VNN ialah ia mempunyai jangkitan pendam ataupun latent. Maksudnya, kita mempunyai ikan yang kita nampak sihat, tetapi sebenarnya dia membawa virus tersebut di dalam badan dia. Dan dia boleh sebarkan kepada ikan-ikan yang lain. Jadi itu tadi ialah yang saya telah terangkan, ialah apa dia VNN, bagaimana ia membiak, apa dia clinical signs dan sebagainya. Dan sekarang bagaimana kita nak buat diagnosis ataupun kita nak tahu bahawa ikan kita itu telah dijangkiti oleh VNN. Okey, apa yang berlaku situasi ialah penternak akan menghubungi kita ataupun menghubungi jabatan dan dia kata ikan dia sakit. Especially di peringkat hatchery dia akan kenal ikan dia, kenapa ikan dia berenang macam ni and then mati. Kadang-kadang dia tak nampak pun berenang ke apa sebab mungkin dia tak kenal gaya ikan yang abnormal. Jadi dia akan kata ikan saya ada kematian, saiz dia dalam 1 ke 2 inci ataupun 2 ke 3 inci mati. Banyak sangat mati, 3-4 hari dah mati 100%. Okay, bila mati 100% and then dia tak ada tanda-tanda lain lah pada masa tersebut kalau dia tak kenal. Dan kalau dia kenal, dia akan bagi tahu badan jadi hitam, dia berkumpul dekat permukaan dan seterusnya mati. Jadi apa yang kita perlu buat ialah especially bagi pihak DOF ialah of course lah kita kena ambil sampel dan kita kena buat diagnosis. Adakah ia disebabkan oleh VNN ataupun penyakit lain. Kita kena ingat bukan hanya kita tengok penyakit, kita juga perlu tengok kepada persekitaran, management dan water quality tempat tersebut. Tetapi bagi penyakit VNN ni, kalau dia kata 3-4 hari memang dah banyak yang mati, almost 100% sehingga ke 7 hari macam tu. Dan selalunya ia disebabkan oleh jangkitan lah. Dalam hal ini ialah jangkitan VNN. Terutamanya pada ikan yang bersaiz kecil 1, 2, 3 inci. Jadi macam mana kita nak kenal? Kalau di NAFISH kita akan ada 4 tahap ni. Akan ada 3 level diagnosis, which is level 1 kita tengok sejarah dia dan kita tengok pada tanda-tanda klinikal dia. Yang kedua kita boleh menjalankan histologi. Maksudnya kita ambil sampel organ, mata, otak, kidney, buah pinggang, hati untuk kita buat histologi dan juga untuk kita buat level 3 sama ada tissue culture ataupun ujian PCR dan RT-PCR. Oleh kerana VNN ni RNA virus, maka kita kena buat ujian RT-PCR. Okay? Dan special test ni macam elektron mikroskop dan sebagainya ini lebih kepada kajian lah. Bila kita nak buat kajian lanjutan saja baru kita guna. Sebab ini semua mahal Dan ini juga walaupun mahal, tedious, so it takes time. Ambil masa untuk kita menguji. Setelah kita uji, kemudian kita kena fikir pula bagaimana nak cegah, nak kawal. Kenapa penyakit VNN ni kita sukar kita cegah ataupun kita kawal. Okay, ini slide show-nya. Saya terpaksa tunjuk slide show di sini sebab ada animations So kalau tak nampak tolong bagi tahu. Okay. Yang pertama bagi penyakit virus, tiada rawatan. Okay, kita tak ada rawatan untuk penyakit virus. Sama dengan macam COVID sekarang, memang tiada rawatan sebenarnya. Kita tak ada antiviral drugs. Kalau nak buat antiviral drug kena buat kajian yang lama baru kita tahu kat mana dia sekat
pembesaran virus tersebut sehingga virus itu boleh mati dalam badan kita. Jadi tiada rawatan ya. Yang kedua ialah daya tahan badan ikan yang lemah. Jadi kita sukar nak kawal, semuanya pada ikan bersaiz kecil atau muda. Macam kita cakap tadi, ikan bersaiz 1-2 inci, kadang-kadang kita tak tahu pun, tengok-tengok mati gitu je. Sebab apa? Sebab dia ada vertical transmission daripada induk kepada anak. So yang ketiga ialah sebab kurang pengetahuan kita tentang mekanisme jangkitan dan pertahanan badan terhadap BNN. Saya banyak contoh saya nak bagi tapi saya takut tak ada masa kat sini. Mungkin boleh bertanya kemudian lah kenapa apa yang saya maksudkan begini, okey. Dan jadi apa yang kita perlu buat? Kita terpaksa hidup dengan BNN. Kita terpaksa hidup dengan COVID sekarang. So sama juga dengan BNN, kita terpaksa hidup dengan BNN. Tengok je lah sangka tu. Ada ikan sakit, tengok saja. Perlukah begitu? Tidak semestinya. Because kita perlu ada SOP. Kalau kita follow SOP, kemungkinan BNN tu kita dapat kawal dengan baik. Jadi apa dia SOP kita? Okey, kalau SOP di peringkat hatchery akan diterangkan oleh Dr. Sahara kemudian. Dan kalau SOP di ladang dan sebagainya, ada dia yang kita perlu follow. Contohnya yang anjuran biosecurity yang ada MyGap dan sebagainya. Itu dia SOP yang perlu diikuti oleh penternak supaya dia dapat mengawal penyakit virus terutamanya di dalam ataupun apa-apa penyakit sahaja di tempat dia. Ini ialah di antara the next slide nombor 17. Strategi cegah atau kawal untuk BNN ataupun untuk penyakit virus sebenarnya. Jadi salah satunya ialah melalui pembenihan terpilih. Pembenihan terpilih ni iaitu genetik kita ubah suaikan supaya ikan tu dia tahan terhadap penyakit BNN. Dan memang tidak ada lagi teknologi ini di Malaysia, tetapi untuk industri salmon kita ada. Contohnya sekarang ini mereka telah pun mempunyai membuat pembenihan terpilih ni ataupun genetically tahan penyakit terhadap IPNV, infectious pancreatic nephrosis virus untuk ikan salmon di Norway. Okey. Yang kedua ialah melalui vaksin. Juga masih tiada, tetapi saya akan cerita lanjut kemudian. Masih tiada yang komersial di Malaysia Dan as a prophylactic ataupun kawalan, yang saya cakap tadi, ubat antiviral sukar untuk kita dapatkan. Immunostimulants juga tidak berkesan untuk penyakit virus, kurang berkesan untuk penyakit virus walaupun banyak kajian telah dibuat. Dan herba juga kita tak pasti sama ada berkesan ataupun tidak, adakah ia mampu untuk mengawal kejadian penyakit virus. Kalau khusus untuk penyakit virus, adakah dia mampu mengawal, kita tak pasti. Dan what about SPF? So SPF ni selalunya kita cakap di dalam ternakan udang lah. Ikan ni tak berapa banyak sangat SPF yang kita buat. Okay. Yang ni saya rasa tak perlu, cuma saya nak tunjukkan di sini ialah di dalam SPF, specific pathogen free. Kalau kita nak tengok, kalau penternak nak amalkan, inilah dia SPF-nya. SPF punya condition keperluan-keperluan yang perlu ada. Dan kita tengok banyak langkah-langkah pengawalan dan pencegahan terdapat di sini. Contohnya daripada peringkat awal lagi, makanan saja kita dah kena mula jaga makanan tu. Mesti high quality, virus free. Mesti kita kawal kualiti telur. Mesti kita buat pemantauan induk. Okay, pemantauan all the time. Okay. Dan juga di peringkat untuk nak mencegah penyakit setelah ikan tu mula membesar, fingerling, size fingerling dan sebagainya, mesti ada vaksin. Mesti ada oral immunostimulator kalau ada dan sebagainya. Ini kalau SPF lah di peringkat hatchery. Tetapi apabila SPF hatchery fingerling ni keluar ke tempat yang tiada pemantauan dan sebagainya, penyakit akan tetap berlaku. Okay. Saya harap faham konsep tersebut ya. Okay, next. Vaksin. Tadi saya mention tentang vaksin. Sebenarnya memang tidak ada komersial vaksin di Malaysia, tetapi telah dilisenskan di EU dan juga di India baru saja lagi. Ini pun kita tak pasti ya, dia punya apa nama dipanggil, keberkesanan dia. Dan dia vaksin ini sebenarnya very specific. Jadi dalam hal ni, vaksin ini menggunakan injection secara suntikan pada ikan. Boleh imagine suntikan pada ikan yang bersaiz 3 hingga 4 inci. Ini
Nampak? Lebih 12 gram. 12 gram tu besar mana sangat. Jadi kita perlu inject satu-satu. Jadi kita tak ada lagi di sini untuk ikan marine. Dan juga dia, vaksin ni dia design ya untuk European sea bass dan bukan untuk spesies kita. Okey, dan ini vaksin daripada India, hanya dilisenskan di India. Okey, dan untuk penggunaan vaksin, kita tidak boleh sewenang-wenangnya membawa masuk vaksin ni ke Malaysia dan terus diberi pada ikan kita. Perlu ada kelulusan daripada pihak Jabatan Perikanan dan juga DBS. Okey. Okey, next. Yang ni saya perlu buat slideshow, slide 20 sebab saya tak sangka pula akan ada masalah teknikal. Jadi saya buat sedikit animation. Jika nampak hopefully boleh nampak. Pencegahan dan pengawalan BNN. Okey. Bagaimana cara nak mencegahnya? Okey, sebenarnya BNN virus dapat bertahan lama pada pH antara 3 hingga 7 untuk selama 6 minggu dan melebihi 24 jam pada pH 2 hingga 11. Berdasarkan variasi pada genus, virus ini juga dapat bertahan pada suhu yang ekstrim iaitu 25 degree Celsius untuk sebulan dan 15 degree Celsius dalam jangka masa yang lebih lama. Jadi di antara cara-cara membunuh virus ini ialah kita boleh membuat pemusnahan virus pada suhu lebih 60 darjah Celsius selama 30 minit. Penggunaan 50 ppm klorin atau ppm klorin atau iodine selama 10 minit pada suhu 20 darjah Celsius. Penggunaan ultraviolet ataupun kita disinfek telur ikan, itu penggunaan iodine pada dos 10 ml per liter. Dan ikan-ikan yang sakit atau sihat, tidak sihat dan mati segera diasingkan. Awasi kualiti air, gunakan peralatan yang bersih dan sebagainya. Jadi kesemua ini sebenarnya terdapat di dalam buku saya. Jadi boleh mohon kemudian jika memerlukan soft copy untuk pencegahan dan pengawalan BNN ni, insya-Allah saya boleh tunjukkan ataupun boleh berikan kepada penternak ataupun kepada pihak urus setia untuk diedarkan yang bahagian ini ya. Sebab saya takut ada yang tidak dapat slide, tidak nampak slide ni. Okey. Hampir kepada penghujungnya. Jadi itulah sejarah dan juga sedikit pencegahan dan pengawalan untuk penyakit BNN. Jadi apa yang kita sedang buat sekarang ini? Apa yang Nafish sedang buat sekarang ini, kajian-kajian yang kita jalankan, kita telah memulakan kajian epidemiologi sejak tahun 2003, di mana 2003 hingga 2008. Kita pada tahun 2002, saya bermula tahun 2002, saya dah mula mencari collaborator untuk penyakit virus ni. Sebab di dalam jabatan kita tidak ada kepakaran pada masa itu untuk menjalankan sebarang kajian penyakit virus. Jadi bila mula-mula masuk tu, of course saya kena membangunkan dulu teknik-teknik detection virus ataupun mengenal pasti virus, diagnosis virus. Sebab teknik-teknik tersebut yang perlu ada dulu. Kalau virus ni kita kena ada teknik dulu atau berbanding dengan yang lain. Mungkin kalau bakteria kita senang kenal, kita boleh bagi terus antibiotik, tetapi tidak untuk virus. Kita kena tahu dulu apa virus yang menjangkiti ikan. Jadi kita dah start dengan kajian epidemiologi, pembangunan teknik pengesanan dan juga pencegahan ya. Jadi untuk epidemiologi dan pembangunan teknik pengesanan kita start dah seawal tahun 2003, 2002, 2003 dan bersama UPM, UMT, FRITD, VRI, even VRI juga saya pernah buat kerjasama. Di peringkat awal memang bersama VRI kerana mereka sahaja yang ada kepakaran penyakit virus walaupun di dalam terrestrial animal pada masa tersebut. Jadi itu kajian epidemiologi. Dan untuk pembangunan teknik pengesanan kita buat pelbagai teknik juga kita cuba dan yang terkini kita dah boleh dapat untuk teknik RT-PCR. Kita juga ada tissue culture, makmal tissue culture untuk menjalankan pengasingan virus dan kita juga ada real time PCR dan kita berjaya menghasilkan bersama-sama UMS Nafish bersama-sama UMS bersama-sama Nafish berjaya menghasilkan MyBNN Easy Kit, tetapi kita tak komersialkan teknik ini dan kita hanya guna di makmal saja pada masa tersebut. Dan kita akan cuba menjalankan membangunkan teknik immunoassay pada RMK 12 lah yang sedang masuk era RMK 12 sekarang ini. Dan untuk pencegahan kita bermula pada tahun 2017
bersama dengan IIUM kita menjalankan kajian pembangunan vaksin, mekanisme jangkitan dan sebagainya. Jadi ini antara kajian yang sedang kita lakukan sekarang. Okay. Ini adalah antara faktor-faktor ataupun antara paper-paper yang telah kita hasilkan bersama. Faktor risiko macam saya cakap tadi untuk VNN, daripada kajian yang kita buat, induk ni dia ada jantan dan betina, dia dikahwinkan. Okey, dikahwinkan sama ada secara tiruan, bukan tiruan, apa tu dia panggil? Artificial insemination ataupun melalui terutamanya dalam ikan kerapu dan siakap, artificial insemination. Dan bila kita buat sampling pada kedua-dua induk ni, jantan dan betina, jika salah satu induk positif, maka anak-anak akan juga menjadi positif. Itu membuktikan vertical transmission of the virus. Okey, jadi memang agak bahaya, kita susah nak kontrol di sini. Kenapa saya kata susah? Kerana induk ni sebenarnya kita pun tak tahu. Bulan ni kita check dia positif, bulan depan kita check dia negatif. So kita nak guna ke tak? Itu juga merupakan salah satu isu yang dibincangkan sejak mula-mula VNN ini dijumpai. Dan sehingga kini kita masih belum mendapat kata putus. Apa yang kita buat hanyalah kita boleh screening all the time induk-induk yang kita nak guna ni. From time to time lah maksudnya. Okay, ini antara paper-paper yang kita hasilkan. Dan kita cuba berdasarkan salah satu kajian yang kita ada, kemungkinan terdapat reassortant virus atau iaitu virus tu dia boleh bergabung antara spesies RGNNV dan SJNNV. Itu kajian bersama dengan UMT. Jadi kita sedang mengkaji perkara ini dengan lebih lanjut sekarang. Ya, ini ada spesies-spesies ikan. Bukan hanya siakap, bukan hanya kerapu, tetapi bawal emas, kobia, jenahak, kerapu tikus, terutamanya yang diimport daripada Bali pun ada positif VNN. Okay, ini hanya menunjukkan kajian-kajian yang sedang kami lakukan dan kajian vaksin di Malaysia. Okay, kita ada masih di peringkat awal dan kita harap by 2021 hingga RMK 12 kita akan dapatlah menguji keberkesanan vaksin yang kita hasilkan insya-Allah. Dan sebagai kesimpulan selepas 30 tahun jangkitan ini sebenarnya merupakan satu masalah yang serius di dalam industri aquaculture marine di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia. Dan walaupun pengetahuan tentang penyakit ini meningkat dengan ketara, macam-macam kita ada teknik diagnostik macam-macam sehingga saya sendiri tak terkejar. Kajian epidemiologi juga pun dah macam-macam, dia cakap transmisi, bagaimana virus ni bergerak, bagaimana apa di dalam bilangan spesies ikan yang dijangkiti sehingga dah 50 spesies telah dijangkiti. Dan sifat pembawaan virus yang tinggi macam dia carrier, ada carrier status. Jadi penternak kena aware carrier status ni bahaya. Jadi you kena selalu screen you punya stok kalau nak tahu dia ada VNN ataupun tidak. Kemudian ikan liar juga merupakan salah satu spesies yang boleh menyumbang kepada kehadiran VNN dalam ternakan kita, terutamanya yang disangkar ataupun daripada induk-induk liar yang kita ambil untuk kita jadikan induk kita. Jadi kena ingat VNN ni semua spesies, kebanyakan spesies kena. Okey, walau bagaimanapun masih berlaku jangkitan epizootik NNV ini yang disebabkan kenapa? Kerana banyak lagi aspek biologi virus, mekanisme jangkitan kita belum tahu sepenuhnya. Dan ditambah pula dengan pemanasan suhu global global warming yang menyumbang kepada peningkatan kes VNN dalam spesies liar dan menyebabkan penurunan beberapa spesies terancam. Maksudnya beberapa spesies yang makin berkurangan lah maksudnya disebabkan oleh VNN ni. Jadi apa harapan kita ialah semoga kita di Malaysia ni juga akan mendapat vaksin yang sesuai untuk mengawal dan mencegah VNN ini. Dan semoga jangkitan VNN di hatchery, terutamanya di hatchery di Malaysia dapat dikurangkan. Sebab VNN ni dia kena pada anak ikan Jadi anak ikan tu kita nak keluarkan untuk peringkat grower, disangkar dan sebagainya. Kalau dah di hatchery kita dapat 0% production, macam mana kita nak keluarkan benih untuk ke peringkat seterusnya? Jadi akan mengurangkan production. Bukan saja produksi penternak tetapi juga production negara. Dan akibatnya kita terpaksa import benih-benih daripada luar, daripada Indonesia memang selalu kita import. Dan kita tahu di Indonesia juga tidak pernah free daripada VNN. Jadi masing-masing kita kena fikir bagaimana caranya supaya kita dapat mengawal VNN ini di Malaysia. Okay.
Dengan demikian, saya rasa itu sahaja saya punya pembentangan pagi ni. Terima kasih saya ucapkan pada Urus Setia, pada moderator dan pada semua yang mendengar dengan tekun online webinar ni. Dan ucapan terima kasih tak terhingga saya kepada semua peringkat kolaborator saya di OF, bukan hanya saintis dalaman tetapi juga saintis daripada negara-negara luar. Banyak yang saya berhubung untuk mendapatkan maklumat dan juga bahan kajian daripada saintis luar, staf dan pembantu penyelidik, pelajar-pelajar postgraduat dan seterusnya, pentenak-pentenak yang memberi komitmen semasa menjalankan kajian di tempat mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke program Bicara Penyakit Ikan Siri 1 VNN, Viral Nervous Necrosis, Sejarah Pencegahan dan Pengawalan. Saya Syahrah binti Muhammad Idris dari FRI Tanjung Demong akan memberikan pembentangan bertajuk Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Viral Nervous Necrosis VNN di hatchery lah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kandungan pembentangan saya. Kandungan pembentangan saya terdiri daripada, saya akan menerangkan sepintas lalu mengenai apakah itu VNN, epidemiologi VNN, tanda-tanda klinikal VNN dan kawalan pencegahan. Dan seterusnya kita akan pergi kepada SOP pengurusan induk ikan merin dalam tangki, SOP pengurusan ternakan larvae ikan merin dan seterusnya SOP pengurusan benih ikan merin. Okey, sebagai kita masuk ke slide pengenalan ya, pengenalan dan epidemiologi kepada VNN. Okey, apakah itu VNN sebenarnya? VNN dikenali sebagai viral encephalopathy and retinopathy, di mana virus ni menyerang bahagian otak dan mata. Penyakit ni memang berbahaya dan disebabkan oleh jangkitan virus jenis Betanodovirus dan diketahui telah menjangkiti lebih 50 spesies ikan merin di seluruh dunia. Dan dia juga boleh menjangkiti ikan air tawar dan didapati spesies-spesies air tawar yang dijangkiti adalah seperti ikan keli, ikan gapi dan juga tilapia. Kebanyakan ikan yang dijangkiti ni adalah pada peringkat larvae dan juvenile dan dia berlaku secara menegak ataupun mendatar. Pemindahan berlaku secara menegak adalah daripada induk kepada telur dan mendatar horizontal bermaksud daripada persekitaran kepada anak ikan ataupun daripada larvae ke larvae sendirilah. Jangkitan VNN ni dipengaruhi oleh tekanan seperti tekanan pengendalian stres daripada kita handling secara kasar dan sebagainya lah. Kepadatan yang tinggi, maknanya kita nak sebab kita nak tingkatkan kita punya pendapatan, kita tinggikan lagi dia punya kepadatan dalam tangki. Ini juga akan menyebabkan stres dan juga persekitaran yang meningkat, especially kalau suhu suhu daripada sejuk kepada panas. Ini akan mempengaruhi kemenjadian VNN lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada tanda-tanda klinikal. Maknanya tanda-tanda yang menunjukkan ikan sakit Okey, ikan-ikan ni ada bila ada yang ada tanda, ada juga yang tidak ada tanda langsung. Tetapi memang sebenarnya VNN memang ada dalam ikan tersebut lah. Jadi bila diserang oleh VNN, kadar kematian adalah 100% dan secara berperingkat lah sikit-sikit Jadi kalau dibesut ni selalunya kematian adalah di peringkat juvenile, umur dari 9 hingga 28 hari dan juga ada juga kes yang bersaiz 4 hingga 7 inci lah. Okay. Pada pemerhatian, ikan yang dijangkiti selalunya memang tidak ada selera makan, berpusing-pusing dalam bentuk kelompok di dasar tangki dan di tempat air masuk lah. Dia hilang keseimbangan badan, dia berenang dalam keadaan terbalik lah dan terlentang maksud dia. Terlalu aktif dan juga ikan yang 4-7 inci ni kadang-kadang dia kepala dia sentiasa melepasi permukaan air lah.
ikan-ikan yang dijangkiti VNN akan terdapat perubahan warna fizikal lah, perubahan warna badan, ikan menjadi buta, badan ikan melepuh dan ikan seterusnya jadi kurus lah sebab dia tak ada selera makan. Slide seterusnya adalah slide kawalan pencegahan. Okey, kawalan pencegahan ni yang dijalankan di FRITD. Oleh kerana penyakit VNN ni tiada rawatan, maka pencegahan adalah yang paling berkesan. Pencegahan perlu melalui proses SOP yang ketat. Oleh itu, untuk mengikuti SOP seperti yang ada di FRITD ni, hatchery tuan-tuan perlu ada sijil MyGrab. Kerana untuk memperolehi sijil MyGrab perlu melalui proses-proses dari segi kemudahan hatchery, penggunaan peralatan, penggunaan makanan dan juga dari segi operator itu sendirilah. Di sini saya akan terangkan proses-proses SOP yang pihak FRITD lakukan untuk mencegah VNN ni lah. Okay. Yang pertama adalah sumber air. Sumber air perlu dilakukan penapisan melalui sand filter. Ataupun antara empat ni ada penapisan cahaya UV dalam julat 240 hingga 280 nanometer, ozonasi. Okey. Ini yang paling baik sebenarnya sebab dia boleh sterilkan air, dia boleh mengoksidasikan bahan-bahan organik seperti dia boleh tukar nitrit kepada nitrite lah. Tapi ini juga ozonasi adalah juga yang paling bahaya sekali sebab kalau terlebih terlebih julat dia gas ozon ni akan memudaratkan, boleh menyebabkan kematian ikan akibat daripada gas ozon lah. Dan klorinasi kita menggunakan dalam 20 ppm, yang ini adalah kaedah yang paling murah dan mudah dan kerap digunakan. Okey. Yang ini untuk sumber air lah, maknanya bila air masuk tu kita kena ada rawatan air. Yang kedua adalah induk. Okey. Start daripada pemilihan induk lagi, maknanya pakar-pakar dari FRITD akan pergi ke hatchery yang tertentu dan sebelum membuat pemilihan induk perlu dilakukan. Jadi pemilihan induk ini perlu melalui kriteria yang tertentu seperti baka mana yang kita nak ambil, saiz, berat dan bentuk fiziologi ikan tu sendirilah. Kita tak nak dia punya sirip tu terbelah dan bentuk kepala dia ada kan dia punya fiziologi ikan tu sendirilah, kita kena pilih ya. Jadi induk-induk yang setelah induk-induk itu kita beli, dia perlu melalui fasa kuarantin dan kaedah rawatan yang ketat lah. Okay. Dan selepas itu, selepas kita buat rawatan, kita dah asingkan dia, kita kena asingkan induk-induk tersebut mengikut baka lah. Selepas kita dah asing tu, maknanya macam kami buat baka Indonesia, baka Bali, baka Indonesia, Bangkok dan Malaysia lah. Dan kita asingkan. Setelah kita asingkan, kita kena buat saringan VNN. Okey. Jadi saringan VNN ni kita akan ambil telur dan sperma ikan tersebut lah. Dan saringan ni adalah secara individu. Maknanya kalau kita ada 200 ekor ikan, kita akan ambil sampel 200 juga untuk saringan VNN. Okey. Dan oleh sebab kita pusat research, pusat penyelidikan, jadi kita kena ada replikasi supaya bila kita publish paper, benda tu kukuh lah. Okey. Jadi sekiranya induk yang kita saring tu didapati positif VNN, induk-induk ini akan dilepuskan. Okey, maknanya kita buang dia untuk mengelakkan jangkitan kepada induk lain. Maknanya kita takut ada horizontal punya efek pada induk-induk lain lah. Dan apabila induk-induk ini bertelur, bila induk-induk ini bertelur, ujian saringan kepada telur dan larvae juga kita akan lakukan. Jadi apabila maknanya kita buat beberapa saringan. Yang pertama kepada induk itu sendiri dan kedua kepada selepas bertelur, iaitu kita akan ambil telur dan kita akan ambil larvae lah. Okey. Apabila induk-induk ni telah selesai bertelur,
Ikan ini akan dilakukan rawatan lah dengan rawatan formalin 25 ppm selama 24 jam 3 hari berturut-turut. Maknanya kita akan buat selepas musim bertelur lah, selepas dia dah bertelur. Okey. Manakala untuk telur pula, okey, apabila telur kita dah buat ujian saringan VNN, okey, kita dah tengok dia negatif semua dan telur-telur tadi akan dirawat menggunakan 100 ppm iodine selama 10 minit. Yang ini lebih kepada untuk menyah kuman dan pemilihan telur yang sihat. Maknanya atas telur tu ada bakteria yang akan mengganggu kepada proses hatching telur tersebut. Oleh itu kita kena buang dia supaya kita akan dapat telur yang baiklah. Okay. Itu untuk telur ya. Dan peralatan dan persekitaran pula. Yang ini adalah maknanya kita kena tangki-tangki peralatan kita kena disinfect. Memang kena buat sekerat yang boleh lah. Dan setelah setiap tuaian, keseluruhan sistem maknanya termasuk tempat kemudahan ternakan semua perlu disinfect ya. Okey. Disinfect ini maknanya mula kita basuh dengan sabun, lepas tu kita bilas, lepas tu kita basmi kuman dengan 200 ppm klorin untuk 1 jam lah. Yang ini untuk basuh ya, untuk basuh tangki 200 ppm. Tapi kalau untuk rawatan air, kita hanya guna 20 ppm sahaja. Okey. Jadi kita klorin untuk 1 jam, lepas tu kita keringkan, lepas tu kita biar 1 hingga 2 hari. Okey. Jadi yang di bawah ni ada juga kita guna untuk rawatan air. Untuk rawatan air macam tadilah, kita guna klorin, kita guna ozon, lepas tu disinfect. Disinfect ni termasuk juga semua benda-benda, baldi, berus, jaring, semua kita kena disinfect lah. Celup dalam 400 ppm larutan klorin. Okey. Termasuk boot-boot yang kita pakai kita disinfect juga. Okey. Dan untuk mengurangkan stres kepada ikan, kita kurangkan juga kepadatan ikan dan juga kita buat rawatan air masuk, okey, supaya pembekalan mutu air yang baik dapat dijalankan. Okey. Dan termasuk juga makanan ya tuan-tuan, puan-puan, makanan terutamanya makanan hidup perlu melalui saringan VNN juga. Kita cek juga setiap 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita cek makanan hidup kita ya, sebab makanan hidup kita ni ada yang ada dari kolam. Okey, kita ada 2 teknik makanan hidup, satu dari kolam dan satu lagi menggunakan high density. Kalau high density memang tak ada masalah, tapi kalau dari kolam sebab dia menggunakan ikan baja, campuran ikan baja dengan yeast, jadi kita perlu membuat saringan VNN ya, sebab bila guna ikan baja, sebab kita tak tahu sumber ikan baja tu dari mana, kita kena buat saringan VNN. Okey, pada makanan hidup kita. Okey. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, semua ni bila kita buat kawalan pencegahan, semua ni kena berekod. Berekod maknanya berekod harian. Mula dari kaedah pengurusan sumber air, rawatan, penggunaan peralatan, dan setiap tangki mempunyai rekod sejarah ikan-ikan yang ada. Seperti yang saya terangkan, untuk mengikuti SOP seperti yang ada di FRI Tanjung Nemung ni, tuan-tuan perlu ada sijil MyGap. Sebab MyGap ni menitik beratkan penghasilan produk selamat dimakan dan berkualiti tanpa memudaratkan persekitaran, kebajikan haiwan dan juga mematuhi keperluan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Seterusnya kita pergi kepada SOP pengurusan induk ikan merin dalam tangki. Okay. Jadi dia ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah kemudahan dan peralatan. Jadi kalau kita tengok dia ada 2, tangki induk dan tangki pungutan telur. Di sebelah tangki induk tu kita akan ada tangki untuk pungut telur lah ya. Dan dari segi kemudahan dan peralatan, dia ada saiz dia tangki induk ni di FRI Tanjung Nemung, saiz dia lebih kepada 50 hingga 100 tan ya. Kedalaman dengan 2 meter, itu lebih kepada untuk induk lah. Bentuk bulat ataupun heksagon, bahan konkrit
terdiri pada bahan binaan adalah daripada konkrit, gentian kaca atau fiberglass dan juga HDPE lah. Jadi warna lebih kepada warna kelabu ataupun biru ya. Langkah kedua adalah penyediaan tangki. Jadi sebelum kita menggunakan tangki, kita kena basmi kuman dulu tangki-tangki ni lah, tangki-tangki sama ada tangki konkrit ataupun gentian kaca lah, fiberglass jadi selalu kita guna untuk basuh tangki ni, kita guna 200 ppm kalsium hipoklorit lah, kita rendam. Rendam selama 24 jam. Yang ini untuk tangki tangki rendaman untuk induk. Okey. Lepas tu bila dah 24 jam kita basuh dan bilas dengan air tawar sehingga hilang bau klorin. Okey. Lepas tu kita keringkan permukaan tangki lah. Memang dalam sehari jugalah kita keringkan. Lepas kita keringkan, kita pasang semula pipe-pipe ataupun aeration dia lah, saluran pengudaraan dia. Lepas tu langkah yang kedua kita letak air. Air ni pula kita air yang telah kita maknanya kita dah tapis sama ada dengan sand filter, lepas tu kita maknanya air klorin ataupun air UV. Di Tanjung Lemong kita ada air UV, air klorin. Dan juga kita tapis dengan 20 dengan filter bag 20 mikron lah. Pengudaraan juga, sistem pengudaraan ni kita menggunakan saluran getah 20 mm di 8 tempat pada jarak 4 mm. Yang ini memang kita di SOP kita memang setiap tempat tu, setiap tangki dia akan ada position untuk letak air filter tu tadilah. Okey. Jadi juga batu, semua-semua ni batu ke dia punya batu pengudaraan tu okey, dan juga dia punya piping tu semua sebelum kita masuk induk tu semua kita kena basmi kuman ya. Maknanya penyediaan tangki tu kita kena basmi kuman semua bahan dulu. Okay. Selepas kita dah masuk air semua kita pastikan oksigen adalah 5 hingga 6 ppm lah, sebab kalau kurang dia akan mengganggu kepada kebolehan induk itu untuk bertelur dan proses kematangan dia juga akan dipengaruhi lah oleh kadar oksigen dia. Maknanya growth dia akan juga dipengaruhi. Okey. Dan kepadatan induk ni adalah jadi kalau di Tanjung Lemong ini je yang memang kita guna. 1 hingga 3 kg per tan. Maknanya selalunya 300 kg untuk 150 tan. Okey. Sebab kalau kita tengok ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan meletakkan stocking yang terlalu tinggi. Yang ini juga akan menyebabkan stres. Bila stres akan berlaku macam-macam kejadian penyakit akan datanglah. Okey. Okey, nisbah jantan betina pula memang untuk pemilihan kita akan buat untuk siakap satu-satu, maknanya satu betina, satu jantan, kerapu harimau 1-2 dan kerapu ketang juga 1-2 lah. Ini untuk kepadatan induk. Okey. Untuk makanan makanan induk, okey. Ya, kalau kita tengok dia ada dua ikan, maknanya kita guna ikan baja ataupun pellet. Tetapi kalau untuk siakap memang kesemuanya kita menggunakan pellet lah. Kita tak guna ikan baja. Kalau untuk kerapu memang dia guna ikan baja, dia guna sotong semua. Tapi kalau kami, kita akan untuk bertelur kita akan guna vitamin E dan juga untuk siakap lah kita akan guna vitamin E untuk proses peneluran dan juga vitamin dan juga kita guna pellet lah. Dan kalau pengurusan tangki ternakan pula, okey, selepas kita dah masuk kita dah masuk induk, tiap-tiap hari kita memang buang air lah, buang air hingga paras 0.5 meter. Lepas tu kita kena memang cucilah tangki, okey. Kerja-kerja membersih dinding semualah, walaupun tangki 100 tan ke 50 tan ke memang kena basuhlah, kita basuh dengan sponge untuk keluar kotoran dan lumut dan segalanya lah. Okey. Lepas tu kadar pertukaran air kita adalah sebanyak 200% sehari lah. Ini SOP pengurusan macam mana kita jaga induk kita, induk ikan meri dalam tangki yang ada di FRITD. Okay.
Okay, seterusnya kita masuk kepada SOP pengurusan ternakan larva ikan. Setelah induk-induk tu dah bersedia untuk bertelur, jadi bila dah ada telur, ini adalah SOP pengurusan ternakan larva ikan lah. Jadi dalam SOP ni, kita ada 5 langkah juga. Langkah yang pertama adalah kemudahan dan peralatan. Maknanya semua ni kena ada. Okey. Lalu untuk pembenihan ni, selalunya kita larva rearing ya, kita panggil. Ternakan larva, kita akan guna saiz tangki 10 hingga 20 tan lah. Kedalaman tangki 1 meter, bentuk bulat, warna biru muda kuning. Dia perlu peneduh ataupun maknanya peneduh tu maksudnya ada transparent atap dengan 75% lutsina lah. Yang ini yang satu sebelah lagi adalah tangki pekayaan rotifer ya. Okey. Itu untuk lebih kepada kemudahan dan peralatan. Jadi peralatan kita perlu juga ada. Maknanya tiap-tiap tangki yang tadi lebih kepada SOP pengurusan induk. Yang ini pengurusan ternakan larva ikan. Kita ada juga peralatan membersih tangki, penyapu, semua-semua ni lah alat siphon, peralatan mutu air dan lain-lain peralatan lah. Maknanya kita nak cek larva semua kan, silinder penyukat, penyauk semua. Yang semua ni maksud saya, semua ni kena basmi kuman sebelum kita guna. Ya? Kecuali lah refraktometer, diometer yang itu memang tak boleh lah. Tapi kalau silinder penyukat, penyauk, bila maknanya kita sauk memang kena ada. Dan tiap-tiap tangki ada dia punya, ada penyapu dia, alat siphon dia, ada penyauk dia, ada bika dia, dan kita tak akan campur. Katalah ada hari minggu tu ada 3 tangki pembenihan, maknanya kita tak akan campur dari maknanya tangki 1, tangki 2, tangki 3 tak ada. Tangki 1, tangki 1, tangki 2, tangki 2, tangki 3, tangki 3. Itu maksud saya ya, kemudahan dan peralatan. Dan yang kedua adalah penyediaan tangki. Macam tadi juga, kita akan basmi kuman dengan 200 ppm ya, bukan 20 ppm ni salah ya, 200 ppm selama 24 jam macam tadi jugalah. Lepas tu kita isi air, lepas tu kita yang ini juga ada dia punya jarak lah. Maknanya aeration dia, kita letak aeration dia, batu aeration dia, getah aeration dia, semua tu sama juga macam yang kita guna untuk induk, kena basmi kuman juga dengan selalu kita rendam dalam klorin lah. Okey. Dan seterusnya adalah langkah ketiga adalah pelepasan rega ya. Yang ini tangki pembenihan ya, selalunya 5 hingga 20 tan kita biasa guna ya. Dan kita masuk air laut, okey, separuh tangki, kita ambil rega yang kita dah tetaskan dalam hapa umur 2 hari, 1 hari, 3, 2 hari, kita masuk dalam tangki pembenihan. Padatan rega adalah 10 hingga 30. Jadi ada juga sistem ternakan macam siakap, dia gunakan masukkan air hijau. Tapi kalau di FRITD kita hanya menggunakan sistem clear water, maknanya kita tak masuk air hijau atau algae lah. Tetapi kalau untuk kerapu, dia kena masukkan untuk kena masukkan air hijau atau algae lah. Sama ada yang bioculture ataupun yang kita heterotrophic algae yang kita beli nanopaste yang dipanggil nanopaste tu lah, itu heterotrophic algae Okey. Lepas tu kita kira juga anggaran bilangan rega sebab kita research center pusat penyelidikan. Jadi kita memang kena ambil lah sampel-sampel untuk buat berapa betul-betul ke kita masukkan 10 hingga 30 rega per mil lah, kita kena kira lah semua macam tu Okey. Bukan saja itu, makanan juga bila kita kata makanan, rotifer coffee pot ini maknanya untuk 15 hari kita guna rotifer dan seterusnya kita guna coffee pot, artemia dan juga makanan rumusan lah. Okey. Jadi kalau kita tengok dia ada kadar dia berapa, berapa yang kita perlu bagi makan dan kekerapan adalah 2 kali sehari lah. Dan masa dan 8 hingga 3.30 petang. Yang ini lebih kepada pengurusan ternakan larva ikan merin dalam tangki bila kita guna sistem tangki. Tapi kalau dalam kolam, dalam kolam kita hanya just sedut. Selalunya kolam rotifer dengan kolam kolam ternakan sebelah menyebelah. Jadi kita akan pump saja.
Ikutlah berapa jam, 12 jam, 4 jam, 5 jam, kita pump makanan untuk masuk dalam tangki ni lah, dalam tangki apa? Dalam kolam ternakan larvae. Okey. Dan pengurusan air, yang ini saya cerita lebih kepada untuk dalam tangki. Kalau pengurusan air pula, maknanya kita masuk separuh air, separuh je. Lepas tu kalau kapur dia akan tambah sikit-sikit, tapi kalau dalam sistem siakap kita tambah sikit-sikit tapi makanan lah, sama ada rotifer ataupun coffee pot lah. Okay. Lepas tu memang kena siphon lah dasar, kita kena flush out bawah tu sebab kita ada sebab dia bukan kolam kalau dalam kolam dia ada sistem mana bakteria akan boleh macam degrade makanan-makanan yang tak dimakan tapi kalau dalam tangki kita kena siphon dasar tu ya. Jadi masa siphon pun kita ada masa semua macam ni lah, kekerapan dia berapa hari memang setiap hari kena buat, berapa jam semua memang kita ada. Semua ni maksud saya semua ni berrekod dan tiap-tiap tangki ada rekod masing-masing. Maknanya makanan berapa banyak kita letak, pengurusan air berapa kita masukkan, berapa persen, semua tu kena ada, maknanya rekod untuk tiap-tiap tangki. Okey. Dan juga di sebelah tiap-tiap tangki tu kita akan ada macam tangki kecil, okey, macam 100 liter, iaitu kita letak penyapu, kita letak semua peralatan lah, dan dalam tu ada klorin 200 ppm lah. Jadi kita rendam semua bahan-bahan tu dalam tu. Jadi bila kita nak guna, kita kena bilas bersih betul-betul, barulah kita boleh guna untuk tangki tersebut lah. Okay, seterusnya kita masuk kepada SOP pengurusan asuhan benih ikan ya. Okay. Sama juga ada 5 langkah. Yang pertama adalah kemudahan dan peralatan. Jadi kalau kita tengok kita perlu ada alat menggrade benih lah. Ya, yang ini memang mahal sikit lah dalam 2000 jugalah saya rasa dia punya untuk besin menggrade ni lah. Dia ada berbagai jenis lubang dan untuk berbagai jenis saiz Okey, kalau kita tengok yang ini lebih kepada ni lah. Dan seterusnya peralatan pula kita kena ada, yang ini peralatan ya, kemudahan dan peralatan, saiz tangki kena ada lah. Yang ini lebih kepada tangki sen sebab asuhan benih lebih kepada tangki sen. Selepas daripada kita buat benih dan tangki, contohnya tangki 20 tan, kita harvest, kita grade dan kita masuk kepada tangki tangki inilah, tangki apa? Fiberglass sen, kita panggil sen, tangki sen. Okay. Perlu juga alat pengukur kualiti air, oksigen semuanya lah. Yang ini lebih kepada fizikal dia. Yang ini memang kita ambil hari-hari lah, fizikal. Oksigen, salinity, semua ni lah kita ambil. Yang pH amonia dan suhu jugalah kita ambil hari-hari. pH amonia, ferrum semua ni kita akan check seminggu sekali Memang makmal akan ambil sampel untuk seminggu sekali lah. Dan lain-lain peralatan lah, penyauk semua ni lah. Kalau mesin penimbang ni lebih kepada kalau kita nak guna ikan baja lah. Okay. Untuk penyediaan tangki sama juga, kita kena kita ada spesifikasi tangki tu berapa dia punya air keluar berapa sehari, semua kena ambil tahulah. Dan sebab semua kita berekod, jadi kita memang kena ada rekod lah semua benda ni. Jadi untuk tangki-tangki tadi kita kena basmi kuman macam semua ternakan induk asuhan ternakan larvae dan juga asuhan benih ni memang kena ada basmi kuman lah. Semua kita kena basmi kuman. Sama juga 200 ppm kalsium hypochlorite, bukan 20 200 klorin selama 24 jam. Kita basuh dan kita bilas hingga hilang bau klorin. Pastikan memang betul-betul tak ada bau klorin, baru kita boleh guna. Selepas hilang bau klorin, kita kena keringkan sehari lagi. Dan juga especially dalam tangki sen, kadar aliran air adalah di FRI Tanjung Lemuh kita guna 15 kali pertukaran air lah. Dan kadar kepadatan juga kita ada, kalau kita guna tangki sen berapa kepadatan dia, maksimum kepadatan dia lah. Kalau kita guna tangki fiberglass berapa, tangki kaca yang kalau besar berapa, dia semua ada. Dan juga kita ada saiz
ikan tu. Berapa saiz dia, 2 hingga 3 inci berapa, kepadatan dia 3 hingga 4 inci berapa. Yang ni semua kena mahir Okey. Dan juga makanan dan dari segi makanan dan pemakanan, okey, untuk tempoh 10 hari pertama ya, tempoh peralihan tu kita akan bagi juga maknanya pagi kita bagi sambil-sambil kita ini kita akan bagi pagi kita akan bagi pellet, kita asuh pellet, dan tengah hari sikit kita akan bagi juga makanan hidup. Sebab ini dalam masa ni adalah masa peralihan antara makanan hidup kepada 100% makanan rumusan. Jadi kita kena ada kena pandai inilah, maknanya mula-mula 20% dulu 30% dulu makanan rumusan, 70% makanan hidup, lepas tu kita campur-campur sampai 100% makanan rumusan Yang masa ni juga boleh jadi stres pada ikan ya. Jadi make sure kita bagi tu pada kadar yang betul-betul tepat lah. Okey. Kalau kita tengok cara masa dia, memang kita ada masa kita bagi, memang sebab itu saya kata semua berekod. Pukul berapa kita bagi, pukul berapa kita bagi makanan hidup, pukul berapa kita bagi makanan rumusan. Semua tu kena ada rekod. Okey. Cara penyediaan pula, kalau ikan baja, kita tak guna ikan baja di FRI Tanjung memang kita tak guna ikan baja untuk asuhan benih ikan kita memang guna pellet dan juga makanan hidup. Okey ya. Dan pengurusan tangki ternakan juga, pembersihan tangki memang kita bersih hari-hari lah. Kita tutup air, kita tutup oksigen dulu dan kita cuci dasar tangki sampai bersih dan kita tukar air memang 100% lah. Jadi masa kekerapan pembersihan adalah 8 pagi hingga 5 petang lah. Dia ada masa dia bila dia bersih dan juga dari pagi dan waktu petang. Maknanya dia ada masa dia. Dia semua berekod lah. Ini untuk asuhan benih dari tangki ke tangki. Okey. Kalau dari kolam ke tangki, katalah kita dah buat, maknanya kalau dari kolam kadang-kadang 18 hari kita dah boleh harvest. Prosedur dia sama juga. Okey, kita akan masuk dalam tangki sand. Dan kita akan letak 1 hingga 2 ppm methylene blue 1 hingga 2 ppm methylene blue. Methylene blue ni dia punya ni adalah untuk conditioningkan ikan tu. Maknanya dia stres. Bila kita harvest ikan daripada kolam tu, dia dalam keadaan stres. Jadi macam mana kita nak kurangkan stres tu? Kita akan maknanya kita harvest dan kita grade. Lepas kita grade, kita masuk dalam tangki sand. Bila dalam tangki sand tu untuk hari yang pertama tu dan hari kedua kita memang letak methylene blue supaya methylene blue tu untuk mengurangkan stres pada ikan. Maknanya dia alat untuk dia adalah bahan untuk conditioning ikan tu, untuk dia rasa sedap duduk dalam tangki yang barulah. Maksud saya macam tu. Ya, tuan-tuan puan-puan, sebenarnya di FRI Tanjung Nembong kita ada SOP kita, iaitu prosedur operasi piawai hatchery ikan marin, seperti tuan-tuan puan-puan tengok dalam skrin ni lah. Kita ada buku ni, okey, yang kita keluarkan di FRI Tanjung Nembong. Kita keluarkan tahun depan Yang ini cetakan untuk kedua lah. Kita keluar, ada yang pertama kita keluar pada tahun 2007 dan ini yang terbarulah 2020 kita buat. Kita telah baiki lah dan semua ni SOP pengurusan induk ikan marin, SOP pengurusan ternakan larva ikan dan juga SOP pengurusan asuhan benih ikan semua ada dalam ni. Dalam prosedur operasi piawai ni lah. Dan kalau tuan-tuan puan-puan perlukan buku ni, okey, boleh datang ke FRI Tanjung Nembong, okey. Berjumpa dengan pengarah FRI Tanjung Nembong, Dr. Ahmad Daud Om, dan boleh mintalah untuk satu buku ni prosedur operasi piawai hatchery ikan marin. Yang ini kita boleh bagilah secara percuma. Tapi secara percuma pun kita akan bagi kepada
pengusaha-pengusaha hatchery yang betul-betul yang telah berdaftar dengan jabatan dan juga yang telah ada MyGap. Itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan, dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, dan juga kalau ada apa-apa masalah, okey, boleh datang ke FRI Tanjung Nemong atau boleh telefon ke FRI Tanjung Nemong untuk bercakap dengan pegawai-pegawai yang tertentu. Saya boleh sebab saya jaga siakap dan Puan Nur Fatin juga, okey. Dan kalau kita boleh juga yang expert di Tanjung Nemong, salah seorangnya adalah Encik Sufian Mustafa. Encik Sufian Mustafa kita panggil kerapu man, lebih kepada kerapu lah. Tapi siakap pun dia boleh sebab dia pernah buat siakap juga. Jadi apa-apa pun jangan jangan segan, jangan malulah untuk bertanya dan datang ke FRI Tanjung Demong. Itu sajalah dari saya pada hari ini.